Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan mulakan pengajian Mishkatul Masabih kita, iaitu sebelum kita memulakan pengajian di dalam jilid pertama dalam kitab Midrajul Fawatih untuk kitab syarah Mishkatul Masabih ni, dalam jilid pertama keseluruhan hadis dalam Mishkatul Masabih lebih kurang 6,000 lebih, 6,000 something lah, sikit-sikit lebih. Jadi saya telah jilidkan dia, saya planningkan dia untuk lebih kurang 10 hingga 11 jilid lah, tak termasuk lagi untuk indeks tadi. Untuk indeks akan ada satu jilid, ataupun di dalam setiap kitab ada indeks dia masing-masing. Jadi benda tu tak dijelaskan lagi, saya masih lagi dalam perbincangan. Khair, jadi dalam jilid pertama ni kita mempunyai dua kitab. Dalam Mishkat ni dalam dua kitab, iaitu Kitabul Iman dan satu lagi ialah Kitabul Ilmu. Dalam Kitabul Iman kita ada 5 abwab. Kitabul Iman sendiri hadisnya ada, dan di samping tu dalam Kitabul Iman kita ada lagi ada 5 bab lagi dalam Kitabul Iman, iaitu bab waswas, bab mula-mula bab dosa besar, bab pertama dosa besar, lepas tu bab waswas, bab takdir, bab azab kubur, dan bab berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan selepas tu dalam lebih kurang 170 berapa hadis di situ, dan ada 83 hadis di dalam Kitabul Ilmu sendiri. Jadi insya-Allah hari ini, sebelum kita mulakan hadis pertama kita, semalam kita ada sedikit pengenalan siapakah pengarang kitab yang pertama, iaitu Allamah Baghawi rahmatullah alaih, dan disambung kembali oleh Allamah Tibris yang menyusun kembali, dan ditambahkan sedikit. Dalam Allamah Tibris ini dia menambah sedikit. Dia ada fasal pertama, iaitu hadis-hadis sahih dari Bukhari Muslim, fasal kedua daripada selain Bukhari dan Muslim, dan fasal ketiga. Dalam setiap bab ada 3 fasal, dan fasal ketiga iaitu tambahan daripada pengarang kedua. Lebih kurang keseluruhan hadis tambahan yang dibawa oleh pengarang kedua ialah 1511 hadis. So hari ini, sebelum kita pergi kepada hadis pertama, kita nak lihat dulu ada 6 doa yang dipanjatkan oleh 6 doa yang telah dibuat oleh pengarang. 6 doa yang mana pengarang kedua lah Mishkatul Masabih ni, ada 6 doa yang telah beliau doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjayakan kitab ini, menjayakan usaha beliau. Beliau ada 6 perkara. Jadi atas dasar ini saya suka untuk mengambil barakahnya. Jadi setiap doa yang kita doakan untuk sesuatu perkara, mesti ada 6 perkara di hadapan kita.
Apa yang diminta oleh pengarang? Yang kedua iaitu Sahibul Mishkat. Di muka surat 116. Di muka surat 116, tuan-tuan buka muka surat 116 dalam jilid pertama, iaitu doa pengarang. Doa daripada pengarang. Apa yang didoakan oleh pengarang. Daripada 113 tu, itu matan dia dan apa yang dikhulasahkan oleh dia. Doa pengarang. Terdapat 6 doa yang telah didoakan oleh pengarang Mishkat di akhir kitabnya. Maknanya ada 6 doa yang telah dipohonkan oleh penulis pengarang Mishkat ini. Musannif Mishkat ini, dia ambil 6 doa. Pertama, daku memohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta taufik dan memohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk makna taufik dulu saya telah jelaskan makna taufik. Kadang-kadang masyarakat mensalah ertikan makna taufik, iaitu masyarakat telah memberi makna taufik itu berlainan daripada makna asal. Misal contoh dia, Mat, kenapa tak datang belajar? Allah tak bagi taufik. Mat, kenapa tak datang masjid? Dia kata Allah tak bagi saya taufik. Itu disalah artikan makna taufik. Allamah Taftazani rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Tahzib, beliau telah mendefinisikan makna taufik. Apa itu makna taufik? Tarjihul asbabil khair lihusuli matlubil khair. Tarjihul asbabil khair. Tarjih ni maksudnya bersungguh. Saya terjemah dia bersungguh, mengutamakan. Maknanya kita bersungguh, bersungguh-sungguh kepada asbabul khair. Apa itu asbabul khair? Iaitu perintah-perintah Allah lah. Perintah-perintah yang mana Allah SWT telah perintahkan pada kita, dan perintah yang telah diperintahkan oleh baginda SAW pada kita. Itu dipanggil asbabul khair. Sembahyang, puasa, zakat, haji, dakwah, amal soleh, dan semua itu kita panggil dia asbabul khair. Asbabul khair. Jadi mengutamakan asbabul khair, bersungguh-sungguh kepada perintah. Kenapa kita harus bersungguh? Kenapa kita mesti bersungguh kepada perintah? Lihusuli matlubil khair. Kerana kita hendak menghasilkan matlamat kebaikan. Jadi bersungguh kepada perintah supaya menghasilkan matlamat kebaikan. Jadi makna taufik maksudnya di sini ialah bersungguh-sungguh, meminta kesungguhan. Jadi sebenarnya kalau kita bersungguh itulah, insya-Allah kita akan dapat natijah yang baik. Kalau kita nak periksa, kita nak ada exam, maka ibu bapa, bagi pihak ibu bapa bersungguh, bagi pihak pelajar tu sendiri bersungguh. Lepas ada kelas tuition, kelas rumah lagi, kelas tuition lagi, panggil guru personal lagi. Kenapa bersungguh? Kerana nak mendapat natijah yang baik. Apa saja percakapan kita, apa saja usaha kita, kita mesti bersungguh-sungguh. Jadi makna taufik di sini ialah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kepada kebaikan untuk menghasilkan matlamat kebaikan. Jadi doa pengarang pertama ialah daku memohon taufik, iaitu daku memohon kesungguhan. Aku ni dah bersungguh dah ni, aku mohon taufik daripada Allah. Kenapa taufik? Minta kesungguhan. Kesungguhan pun kita kena minta juga, barulah kita akan diberi taufik. Kedua ialah meminta bantuan. Bila ada kesungguhan tapi tidak ada bantuan, bila tak ada bantuan, kita dah bersungguh, kita dah masya-Allah semangat dah, bersungguh dah, tapi tak ada bantuan daripada Allah, maka kesungguhan itu tidak akan terlaksana. Taufik itu tidak akan terlaksana. Jadi pertama kita minta taufik, itu kita minta kesungguhan. Pengarang kata daku meminta kesungguhan, daku meminta taufik daripada Allah. Dan kedua, daku meminta bantuan. Tanpa bantuan Allah, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ketiga, semoga Allah menunjuki jalan yang sahih kepadaku. Dah bersungguh, dah ada kesungguhan, dah ada bantuan, tapi jalan tak betul.
melalui jalan yang tak betul. Bila jalan tak betul, tak boleh juga. Jadi minta jalan yang betul, jalan yang sahih. Yang kita jalan tu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang betul. Keempat, oleh kerana beliau menginginkan kitab ini supaya kitab ini berlaku daripada, maknanya tersilap daripada kesilapan, memelihara kitab ini daripada kesilapan. Bila dah betul, jalan dah betul, buat kerja jalan tu dah betul, tapi buat kerja silap pula. Jadi jangan ada melakukan kesilapan. Minta jangan ada kesilapan. Oleh pengarang kata, janganlah kitab aku ni ada berlakunya kesilapan. Tapi manusia tidak dapat lari daripada kesilapan. Tapi kita kena mohon daripada Allah supaya tidak berlakunya kesilapan. Dan kelima ialah, oleh kerana pengarang kata pada setiap hadis daku ingin namakan siapakah sahabatnya. Oleh kerana pengarang pertama tadi dia tak meletakkan nama sahabat, suruh qala Rasulullah. Jadi pengarang kedua, target aku nak letak nama sahabat, dan di akhir kitab aku nak letakkan dia hawalah. Apa maksudnya? Hawalah iaitu nak beritahu sanad hadis ini daripada kitab mana. Jadi fasal ketiga, dan juga memuatkan fasal ketiga iaitu hadis-hadis tambahan daripada beliau. Memudahkan niatku, maksudnya supaya memudahkan pekerjaan. Lepas jalan betul, lepas tu kerja dah tak silap. Tapi kalau tak mudah, benda hak susah, benda yang susah bila dimudahkan oleh Allah, dia akan jadi mudah. Benda yang mudah, tapi jika Allah tak mudahkan dia, maka benda tu kita tak, perkara tadi kita tidak dapat laksana. Seperti kita kata bila kita berdoa pada kawan-kawan kita, kita kata moga-moga dipermudahkan urusan kamu. Dan keenam ialah selagi mana aku hidup, dia memberi faedah. Memberi faedah untuk, pertama sekali untuk diri kita lah. Dan pertama sekali untuk diri kita, dan juga selepas kematianku dapat menyampaikan faedah kepadaku, dan juga memberi manfaat kepada orang ramai muslimin dan muslimat. Beri faedah, dia kata kitab ini yang dia buat ni supaya dapat faedah padaku dan dapat faedah kepada orang yang selepasnya. Jadi ada 6 perkara yang mana kita mesti dalam setiap perbuatan kita mesti target. Jadi di sini pengarang tu tentang kitab dia lah. Jadi sekarang apa yang kita nak buat? Kita mesti ada 6 target. Ya Allah, bagilah daku kesungguhan, bagilah daku bantuan, tunjukilah aku jalan yang betul, peliharalah aku daripada kesilapan, permudahkanlah segala urusanku, dan keenam ialah dapat memberi manfaat. Hak kita buat ni bukan setakat kita saja, tapi manfaat untuk orang lain. Dengan doa beliau, Masya Allah, sampai sekarang kitab beliau masih lagi dibaca. Selalu kita, kalau kita belajar sistem Deobandi, sebelum kita mengaji kitab hadis sahih sittah, maka kita akan baca kitab Mishkatul Masabih di tahun ke-7. Jadi berpuluh-puluh ribu pelajar setahun menghabiskan kitab ini. Masya Allah, khas doa untuk beliau. Allah sahaja yang dapat menunaikan segala hajat dan keperluan manusia, dan cukuplah Allah yang satu yang dapat melakukan sebaik-baik perbuatan. Tiada daya, la haula, tidak ada daya untuk seorang itu melakukan kebaikan. La haula, dan tidak ada kekuatan. La haula wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk seorang tadi menahan daripada segala keburukan. Tak mampu kita untuk melakukan kebaikan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kekuatan kita untuk menahan segala keburukan kecuali melainkan dengan taufik Allah yang aziz, yang maha mulia, dan zat yang mempunyai azizul hakim. Azizul hakim yang memiliki hikmah yang besar, yang mana tiada suatu pekerjaan yang kosong daripada hikmah. Tidak ada sesuatu perkara pun yang kosong daripada hikmah. Begitu yang telah dilakukan. Jadi itu doa pengarang di dalam kitab beliau untuk apa yang beliau ingin lakukan. Hadis pertama iaitu muka surat 119. Sebelum muka surat 119 tu dia ada kosong sedikit untuk
Sebab nak mulakan satu benda, dia mula sebelah kanan. Jadi itu tertib dia, mungkin dia ada kosong sikit. Dan hadis yang pertama, hadis niat, insyaAllah. Dan hadis ini dibuat oleh pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Terjemahannya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amal bergantung dengan niat-niat. Bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul itu diterima. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan diperolehinya, maka hijrahnya adalah kerana dunia tersebut. Barang siapa yang hijrahnya untuk wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya adalah kerana apa yang dia berhijrah untuknya. Hadis muttafaqun alaih. Ya, dalam hadis ini awi mura'atin yatazawwajuha, ada riwayat mengatakan, dalam riwayat setengah-setengah riwayat mengatakan awi mura'atin yankihuha. Saya mentarjihkan, saya mengambil riwayat yatazawwajuha, sebab sebelum memuatkan sesuatu hadis di dalam Midrajul Fawatih ni, saya akan melihat beberapa tabaqah, beberapa cetakan hadis di dalam kitab-kitab yang mana yang paling banyak riwayat itu yang saya ambil di sini. Jadi saya, mungkin ada orang kata kenapa tak ambil yang kihuha? Kami belajar hadis tu mungkin dalam Nawawi yang kihuha. Mungkin ini kenapa ya tatawwajuha? Maknanya yang sama, riwayat bil makna di situ. Jadi saya mengambil riwayat ya tatawwajuha setelah dilihat 10 tabaqah, 10 tabak, iaitu 10 cetakan kitab. Setiap satu ni dilihat beberapa, sekurang-kurangnya 10 tabak kitab, barulah dia akan masukkan. Lepas tu saya bariskan pula, sebab hadis-hadis semua kitab besar dia tak berbaris. Lepas tu saya bariskan di sini supaya mudah untuk siapa yang tak belajar nahwu tu, bolehlah baca. Kalau boleh baca Quran, bolehlah baca apabila sudah ada baris. Okey, penerangan. Dari sudut penerangan ialah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Gelaran Amirul Mukminin, gelaran Amir Mukminin ini gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Umar. Orang yang mula-mula, khalifah yang mula-mula digelar dengan gelaran Amirul Mukminin ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diberi gelaran Khalifatur Rasul, pengganti Nabi, pengganti Rasul, Khalifatur Rasul. Sepatutnya Sayyidina Umar 2 kali khalifah lah, Khalifatur Rasul. Sayyidina Uthman 3 kali lah, Khalifatur Rasul. Tapi semasa Sayyidina Umar, maka beliau telah diberi satu gelaran Amirul Mukminin, iaitu ketua orang-orang Islam. Selepas itu, siapa yang menjadi pemimpin dan khalifah, beliau digelari dengan Amirul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar dipanggil Amirul Mukminin atas dasar taghlib, bersandarkan pada mereka yang selepasnya. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar gelaran dia Khalifatur Rasul. Tapi atas dasar taghlib, Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Ula, Sayyidina Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Maksudnya dah bila kita berselawat tu, untuk solat tarawih tu, kita panggil Amirul Mukminin juga, tapi atas dasar taghlib. Tapi orang yang mula-mula, khalifah yang mula-mula digelar Amirul Mukminin ialah Khalifah Sayyidina Umar.
Kunyah beliau ialah Abu Hafs. Oleh kerana Sayyidatuna Hafsah adalah anak kepadanya, maka dia nama Sayyidina Umar. Kunyah ni nama gelaran yang disandarkan kepada, dipanggil kunyah, yang bapa kepada si fulan atau anak kepada si fulan. Anak kepada si fulan atau bapa kepada si fulan, yang digelarkan macam tu. Okey, khair. Jadi tapi Sayyidina Umar dikenali dengan nama beliau Umar, dengan nama zatnya, dengan nama peribadinya. Dia tidak dikenali dengan nama, beliau tidak dikenali dengan nama kunyah. Walaupun macam Sayyidina Abu Bakar, saya boleh beritahu semalam, iaitu dia dikenali dengan nama kunyah Abu Bakar. Abu Bakar bin Abu Quhafah. Abu Quhafah tu juga kunyah, Abu Bakar tu juga, Sayyidina Abu Bakar tu juga kunyah. Nama beliau ialah Sayyidina Abu Bakar tu. Nama beliau ialah Abdullah bin Amir bin Uthman. Abdullah bin Amir bin Uthman. Itu nama atas nama Sayyidina. Mungkin mereka yang tak ada Facebook saya, mungkin dia tak dapat melihat live saya ni. Mungkin boleh tumpang kawan-kawan dia yang sudah ada. Sebab untuk saya punya friends, lalu ramai orang yang meminta untuk menjadi friend baru saya. Jadi saya tak dapat confirmkan dia, kerana saya dah penuh dah. Sudah penuh. Jadi sudah penuh, jadi tak boleh. Saya cuba insya-Allah akan keluarkan orang-orang lama mungkin dah tak aktif. Saya minta dia, saya tak aktif, saya akan keluarkan dia lah, unfriendkan dia nanti. Saya akan ambil lah nama-nama tuan-tuan yang banyak sekali, dalam 300 orang dah minta untuk jadi friend saya. Jadi nanti saya tengok lah. Jadi sebab itu mungkin mereka tak dapat melihat. Nanti saya akan masuk di page saya. Selepas rancangan ini, saya akan masukkan kepada page saya, iaitu page Kitab Midrajul Fawatih sendiri, dan boleh lihat di dalam page lah. Dia tak boleh secara live lah mungkin. Ataupun tuan-tuan tahulah cara macam mana untuk dapat melihat secara live. Mungkin boleh buat secara live. Khair, tak apa. Begini, jadi Amirul Mukminin, dia lahir pada tahun 13 tahun selepas tahun gajah, iaitu 13 tahun muda daripada Nabi SAW. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, kerasulan, berada berusia 27 tahun. Dan beliau berhijrah daripada Mekah ke Madinah sebelum Rasulullah berhijrah. Sahabat-sahabat berhijrah dahulu. Rasulullah ialah di kalangan sahabat yang bersama Sayyidina Abu Bakar, di kalangan yang terakhir dah berhijrah daripada Mekah. Orang-orang yang Mekah tu, ramai orang Mekah tu, sahabat-sahabat dahulu lagi pergi. Sahabat-sahabat pergi dahulu lagi. Sebab itu ada satu solat yang mana sahabat kerjakan dahulu daripada siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat Jumaat. Solat Jumaat hukumnya telah turun di Mekah, tetapi oleh kerana tak cukup syarat untuk menunaikan Jumaat, Nabi tidak mendirikan Jumaat di Mekah. Tetapi solat Jumaat didirikan di Madinah. Jadi sahabat sampai dahulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulama mengatakan sahabat telah menunaikan solat Jumaat dahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum sembahyang Jumaat ni telah diturunkan di Mekah. Sembahyang Jumaat ni telah diturunkan di Mekah. Jadi pelaksanaannya di Madinah. Pelaksanaan Jumaat tadi di Madinah. Jadi sahabatlah yang mendahului sembahyang Jumaat daripada Nabi SAW. Khair, beliau meriwayatkan lebih kurang 539 buah hadis sahaja. Di kalangan sahabat-sahabat yang tua, tak banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Bahkan sahabat-sahabat yang muda sahaja banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Misalnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 5,275 hadis, lebih kurang 5,300 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah.
Sebab apa? Itu memang tertib Allah Ta'ala, kerana sahabat-sahabat yang tua, sahabat-sahabat yang dahulu bersama dengan Nabi SAW, hidup mereka ialah apa dia? Hidup mereka tak lama selepas Rasulullah SAW. Hidup mereka ni tak lama selepas baginda SAW. Sayyidina Abu Bakar hanya 2 tahun setengah saja. Kalaulah beliau meriwayatkan hadis yang begitu banyak, maka peluang orang selepasnya, peluang sahabat-sahabat dan tabi'in selepasnya untuk mendengar hadis daripada Nabi, mereka yang mendengar daripada Nabi adalah terlalu sedikit. Jadi sebab kita dalam dunia ilmu hadis ni, kita sanad tu yang kita penting, dipanggil sanad tu ali. Makin pendek perantaraan kita untuk sampai kepada Rasulullah, maka sanad itu kita panggil sanad tu ali. Sanad ali. Jadi sebab itu sahabat-sahabat yang tua dalam periwayatan hadis tidak banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang muda. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ini orang-orang muda, kehidupan mereka ni lama selepas kewafatan Nabi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau hidup selepas Rasulullah SAW wafat lebih kurang 50 tahun lagi. So dalam masa 50 tahun, hadis yang diriwayatkan oleh beliau ramai dapat diambil manfaat oleh orang yang kemudian selepasnya. Misal Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semasa Rasulullah SAW wafat, beliau berusia 19 tahun. Datang berkhidmat di rumah Nabi, dibawa oleh ibunya Ummul Aiman, berkhidmat di rumah Nabi. Maka pada masa itu beliau umur 9 tahun, 9 atau 10 tahun, dan berkhidmat kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun, 9-10 tahun. Banyak mendengar hadis-hadis daripada Nabi SAW, dan beliau hidup selepas Rasulullah SAW wafat lebih kurang 83 hingga 85 tahun. So 85 tahun tu satu masa yang lama. Jadi orang yang lahir selepas Rasulullah wafat, di usia 60 tahun selepas Rasulullah wafat pun, selepas Rasulullah wafat 60 tahun, so ada umur dia 20 tahun lagi. Dia umur 15, 16 dah riwayat hadis lah. Jadi boleh lagi meriwayatkan hadis daripada seorang sahabat yang mendengar terus daripada Nabi. Itu sebab itu Allah buat macam tu. Kebanyakannya sahabat-sahabat yang muda banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang tua. Itu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjadi khalifah 13 tahun. Dia menjadi khalifah pada tahun 13 Hijrah, dan beliau menjadi khalifah sebanyak 10 tahun 5 bulan. Beliau meninggal wafat pada 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Hadrat Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ialah sahabat daripada Rom. Ni kita panggil dia sahabat Mak Saleh. Dulu Mak Saleh daripada Rom lah, bukan daripada England dan daripada Amerika masa tu, tapi Rom pada masa tu, orang Rom. Dia itu sahabat Mak Saleh. Kalau orang Farsi pula, Abdul Salaman Al-Farsi. Beliau telah diminta oleh Sayyidina Umar untuk mengimami solat jenazahnya. Itu permintaan Sayyidina Umar sebelum Sayyidina Umar wafat, meninggal dan mati, dibunuh, syahid, disyahidkan. Maka beliau meminta supaya disembahyangkan, iaitu disembahyangkan jenazahnya oleh Sayyidina Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Lihat dalam kitab Tahzibul Kamal ataupun juga Tarikh Khulafa. Kebanyakan muhadis meletakkan hadis ni pada permulaan kitab. So pada permulaan kitab, kebanyakan hadis ini di muka surat 119 ya. Siapa yang datang baru, muka surat dia 119. Itu masih lagi di perenggan yang terakhir tadi. Iaitu kebanyakan muhadis meletakkan hadis ni permulaan kitab. Hadis ini kita panggil dia Tali'atul Kutubil Hadis, iaitu tentera, macam kata komando, tentera yang berada di hadapan,
Begitu juga hadis, kebanyakan hadis innamal a'malu binniyat ni dimuatkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka pada permulaan hadis. Kerana dia sebab nak memulakan sesuatu pekerjaan mestilah dengan niat. Okey. Maka hadis ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mendengarnya dan telah memperdengarnya di atas mimbar, dan tiada sahabat yang memungkiri hadis ini. Rawinya seorang, sepatutnya hadis ni hadis gharib, iaitu hadis tapi hadis tawatur. Kita panggil dia hadis tawatur. Sebenarnya khabar wahid hadis ini. Tapi oleh kerana tawatur tu pun dari sudut maknawi, bukan tawatur tabaqat, tapi tawatur maknawi. Itu dalam dari sudut dari segi hadis tadilah, takhrij hadis tadi yang kita kata tawatur maknawi. Di sini kita lihat apa niat kita belajar. Apa niat kita belajar? Jadi kita belajar pertama sekali ialah untuk mendapat keredaan Allah. Kita belajar untuk apa dia? Kita mendapat keredaan Allah, supaya kita dapat keredaan Allah dan beramal untuk mendapat keredaan Allah. Jadi ganjaran yang besar lah, muka surat 120 tu, ganjaran yang besar. Tapi kalau kita niat selain daripada Allah, niat kita tadi mungkin akan dikira kesalahan. Jadi macam itu juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada itu saya bawa riwayat Sayyidina Abu Hurairah di dalam kitab Rawahul Abu Daud tadi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah yawm al-qiyamah, yani rihaha. Rawahu Bukhari, rawahu Abu Daud, babu fi talabil ilm li ghairillah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mempelajari ilmu semata-mata untuk mendapat harta benda dunia, sedangkan ilmu itu sepatutnya dipelajari semata-mata untuk mendapat keredaan Allah, maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapat bau syurga. Jadi kadang-kadang hadis ini, satu-satu hadis tadi dia untuk personal, tahu tak? Dia untuk diri kita. Jadi hadis ini kita tak boleh tujukan kepada orang lain. Kalau kau belajar tak kerana Allah, tak boleh. Kau buat kerja tak kerana Allah, tak boleh. So kita tak tahu niat seseorang. Sebenarnya hadis ni dialah untuk kita melihat hati kita. Kita tidak melihat kepada orang dan kita tidak menuding kepada zahir seseorang. Sebab di dalam hati, wama tukhfis sudur, apa yang berada di dalam hati ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jadi manusia tidak tahu. Di hadis ni bukan kita gunakan dia, kita praktikkan dia untuk kita tengok pada orang lain. Tidak, kita kena praktik dalam diri kita. Oh saya, apa niat saya? Jadi jangan kita kata, kalau kau belajar tak ikut kerana Allah, tak boleh. Itu tak boleh. Salah. Nak dipraktikkan pada orang lain sebab kita tak tahu. Cuma kalau kita boleh bagi tahu, cuma kita beritahu secara umum, tak apa. Kita tak boleh spesifikkan kepada satu orang dia buat tadi, dia buat, kita tak ada keikhlasan. Jadi Imam Syafi'i rahmatullah alaih berkata, hadis ini dipanggil nisful iman. Hadis ini kita panggil dia nisful iman, separuh nisful ilmu, separuh ilmu. Tengok apabila sesuatu untuk kita lihat, dia ada banyak-banyak kaedah juga sebab dalam permulaan-permulaan ni saya akan bagi tahu kawaid-kawaid dan kaedah-kaedah untuk kita memahaminya dengan mudah apa yang didakwakan oleh ulama-ulama di dalam mensyarahkan hadis tersebut. Kita tengok. Kata Imam Syafi'i, hadis ini separuh ilmu. Apa maksud separuh ilmu? Maknanya kalau kita belajar satu hadis, kalau kita tengok pada zahir maknanya kita belajar satu hadis, kita dah dapat tahu separuh ilmu. Kalau dua hadis, seluruh ilmu. Tidak, dia tidak dilihat dari sudut tu. Sebab sesuatu perkara tadi dilihat dari sudut item. Dari sudut item. Jadi dalam sudut item tadi, kita lihat dari sudut mana, dari perspektif mana, dari sudut mana sesuatu hadis itu diceritakan. Misalnya contohnya, bila kita pergi sebuah masjid, maka kita akan menggambarkan masjid itu mengikut dari sudut mana pandangan yang kita lihat. Orang tanya dia, masjid macam mana? Dia kata ada satu mimbar.
Orang kedua kata tak, ada satu kubah. Orang ketiga kata keliling dia ada pintu. So kenapa perbezaan dari segi takrif, pemberitahuan tentang lokasi masjid tadi, reka bentuk-bentuk masjid tadi? Kerana dari sudut mana dia dilihat. Sebuah bangunan dia kan dia ada pandangan depan, pandangan belakang, pandangan sisi, pandangan atas, cuma pandangan bawah tak ada. Jadi dilihat di situ. Jadi orang yang mengatakan satu mimbar kerana dia lihat dari sudut depan. Orang yang mengatakan satu kubah sebab dia lihat dari sudut atas. Orang yang mengatakan sekeliling ada pintu sebab dia tengok dari sudut tepi. Sebenarnya sebuah masjid itu dia satu kubah, satu mimbar dan dikelilingi oleh pintu. Itu cantongan dia yang terbaiklah. Jadi begitu juga. Maknanya dari sudut mana dilihatnya dikatakan separuh ilmu tadi. Jadi saya dah terangkan di situ. Jadi dari sudut amal. Dari sudut amalan. Jadi amalan ni ada dua. Satu amalan zahir dan satu amalan hati. Amalan batin iaitu amalan hati. Maknanya dari sudut hati. Jadi oleh kerana amal tadi ada dua konsep. Satu dari sudut zahiriyah, a'dha'u jawarih, dengan perbuatan zahir kita, dengan tangan, kaki yang kita lakukan amalan yang orang nampak. Dan satu lagi amal tadi dalam hati. Dalam hati, misalnya tempat wudu, rukun wudu kan syarat rukun wudu ada 6. Ada 6. Satu niat. Niat tu dalam hati. Lain tu basuh muka, basuh tangan beserta dengan siku, sapu kepala, lepas tu batu basuh kaki beserta dengan buku lali. Jadi dia ada niat dan dia ada tertib. So niat dan tertib tadi dia maknawi, dia di dalam, dia tak nampak. Begitulah juga dari sini Imam Syafi'i menyatakan hadis ini nisful ilmu kerana amal itu dibahagi kepada dua. Satu amalan qalbi yang batin, dan satu lagi amalan berkaitan dengan anggota zahir. Jadi saya tak baca sebagi ya. Tuan-tuan dah ada kitab di depan, tuan-tuan tengoklah apa yang saya cakap di depan tu. Kalau saya baca satu lambat. Jadi itu pun dah lambat saya terangkan. Jadi tuan-tuan boleh lihat mana saya pergi dahulu. Jadi saya tak baca satu perkataan saya terangkan sahaja dalam tulisan tadi. Jadi tuan-tuan tengok atas ni, bawah dah. Jadi amalan batin, satu amalan qalbi iaitu batin, dan satu lagi amalan zahir yang bersangkut paut dengan zahir. Jadi oleh kerana bersangkut paut dengan amal hati, oleh itu dia menjadi nisful iman, ia menjadi nisful ilmu berdasarkan pada sudut pandangan itu. Misalnya bila kita baca satu hadis Nabi SAW yang mafhumnya ialah apabila seseorang Nabi kata baca 3 kali qul huwallah. Baca 3 kali qul huwallah. Mungkin baca 3 kali qul huwallah, iaitu 3 kali qul huwallah seperti membaca sebuah Al-Quran. Jadi 3 kali qul huwallah ni baru 12 ayat. Kalau orang baca satu Quran lebih kurang 6,200 lebih ayat. Jadi adakah sama orang yang membaca 12 ayat dengan orang yang baca 6,200 lebih ayat? Tak sama pahalanya. Tapi kenapa kata membaca qul huwallah 3 kali seperti sebuah Quran? Sudut dia beza. Kenapa? Dalam Quran ni dia ada madhamin, dia ada benda yang nak disampaikan. Mazmum dia nak disampaikan. Madhamin tu ialah peluru kepada perkataan semua isi yang nak disampaikan dalam Al-Quran tadi. Pertama tentang tauhid, kedua tentang hukum ahkam, dan ketiga tentang kisah. Tauhid, hukum ahkam, tauhid dan kisah. Tauhid, hukum ahkam iaitu risalah lah. Nabi membawa hukum ahkam, risalah di situ, dan tentang kisah-kisah yang diceritakan, madhamin dan kisah. 3 ni isi Al-Quran. Jadi qul huwallah ni tentang tauhid. Dia mengambil 1/3 daripada isi Al-Quran. Jadi 1/3 dari sudut isi itu, di sudut tauhid tu 1/3. Jadi kalau 3 kali baca 1/3 seperti sebuah Quran dari sudut tauhid tadi. Begitu. Seperti juga hadis surah Ikhlas,
1/3 daripada Al-Quran dibahagi kepada 3 kandungan: tauhid, risalah dan kisah. Ataupun ada riwayat kata Quran tadi terbahagi kepada 4 bahagian pula. Banyak dalam hadis yang berbeza. Al-Imam Baghawi telah membawa hadis ni, hadis pertama dalam kitabnya, dan kerana ittiba' mengikuti pengarang yang kedua, pengarang pertama iaitu Sahibul Mishkat, membawa hadisnya di dalam kitabnya yang pertama sebagaimana pengarang pertama. Okey, pada muka surat 121. Pada muka surat 121 ialah setiap ayat dia ada asbabun nuzul. Setiap ayat ni dia ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul. Ayat ni, turunnya ayat ini, kenapa dan sebab apa. Dia ada asbabun nuzul. Dan begitu juga hadis, kita panggil dia asbabul wurud. Kenapa hadis ini diwaritkan oleh Nabi? Kenapa hadis ini disabdakan oleh Nabi? Begitu. Jadi kisahnya menyebabkan Nabi menuturkan sesuatu hadis tadi. Jadi asbabul wurud. Hadis kita panggil dia asbabul wurud. Quran kita panggil dia turunnya ayat tadi, dia ada asbabun nuzul. Sebab nuzulnya Quran tadi, turunnya Quran tadi, sebab waridnya hadis tadi, sebab kenapa hadis itu disabdakan oleh Nabi. Ada satu orang sahabat lelaki yang nak meminang seorang sahabat wanita, sahabiah, seorang sahabi dan seorang sahabiah. Jadi dua-dua ni duda dengan janda lah. Jadi dia hantar pinangan. Maka sahabat lelaki tadi, dia hantar pinangan kepada sahabat wanita tadi. Maka oleh kerana pada masa itu masa berhijrah, wanita tadi kata pinangan diterima apabila kamu berhijrah ke Madinah. Syarat pinangan tu diterima bila kamu berhijrah juga. Maka berhijrahlah sahabi tadi kerana nak mengahwini Ummul Qais. Wanita tadi, sahabiah tadi, nama dia Ummul Qais. Itu kunyah dia. Namanya ialah nama sahabi tadi Ummul Qais, kunyahnya Ummul Qais, nama dia Qailah. Sayyidatuna Qailah radhiyallahu anha. Jadi nama sahabat tadi, siapa nama sahabat tadi? Tak diceritakan nama sahabat itu. Maka nama sahabat itu digelari dengan nama Muhajir Ummul Qais. Muhajir itu seorang yang berhijrah kerana Ummul Qais. Tak diceritakan nama sahabat tadi, sebab itu satu keaiban. Jadi sahabat ni benda-benda aib dia tak cerita. Nama orang pun dia tak cerita, nama siapa pun tak cerita. Sebab tu dalam hadis, itulah kehebatan sahabat. 124,000 sahabat beriktifak, bersepakat, kita tak akan beritahu siapa nama Muhajir tadi. Sebab apa? Itu satu keaiban dan mengaibkan seorang Islam. Dia kata, man satara aurata muslim fid dunya satarallahu auratahu fil akhirah. Barang siapa yang mengaibkan mana-mana orang Islam di dunia, maka Allah akan menutup. Barang siapa yang menutup keaiban saudaranya Islam di dunia ini, maka Allah akan menutup keaibannya di akhirat. Jadi menyebut nama tadi menyebabkan seorang itu diaibkan. Satu orang itu diaibkan. Sebut nama tu pun dah aib. Jadi muhaddisin cubalah mencari siapakah nama, tetapi tidak dapat diketahui. Seorang pun tak menceritakan nama tersebut. Tak mencerita kunyah dia. Kunyah dia tadi tu Ummul Qais lah. Nama kunyah wanita tadi Ummul Qais. Namanya Qailah. Sahabat tadi digelar Muhajir Ummul Qais. Tak cerita nama dia, sebab itu satu keaiban. Jadi di sini kesalahan tak boleh tegur lah. Dah tak boleh diaibkan. Kesalahan mesti ditegur, tapi bukan dengan cara mengaibkan. Salah kena tegur, tapi tak boleh dengan cara mengaibkan.
Kesalahan kena tegur. Salah tak boleh tegur. Nanti salah kita tak boleh tegur. Nanti salah kena tegur. Tapi ada cara tegurannya dan bukan dengan cara mengaibkan seseorang itu. Manusia ni dia suka dibelai. Dia suka dibelai dengan kebaikan-kebaikan. Bila dibelai dengan kebaikan, maka dia akan seronok. Anak kita kan, bila dia buat satu benda yang kita suruh, dia buat tu, benda tu tak jadi pun, tapi kita kata Masya Allah, pandai adik buat. Dia seronok. Pandai adik buat. Nanti adik buat cantik lagi ya. Dia dah dibelai dah. Pandai adik buat, dia seronok. Sedangkan dia buat tu tak betul pun. Tapi kita dah belai dia. Masya Allah, pandai adik. Dia pun seronok. Nak buat lagi. Tapi kita kata untuk akan datang, buat macam ni pula. Buat macam ni pula. Jadi keaiban tadi, kita sebab bila kita nak betulkan kesalahan dengan kita membelai. Contoh dia lah, di segi dari pergi pejabat, satu orang bos, dia panggil kerani dia untuk buat kerja. Dia panggil setiausaha dia untuk buat kerja. Dia pun bagi 5 proposal. Okey, kamu siapkan 5 proposal ni. Maka SU dia pun tadi buatlah kerja. 5 proposal disiapkan. Bila 5 proposal disiapkan, proposal kelima tu dia tak setuju. Tapi 4 lagi dia setuju. Dia seronok, dia suka, bagus, macam mana dia nak. Tapi yang keempat tu dia bukan macam mana dia nak. Maka bila proposal tu datang, maka dia pun ambil proposal tadi, dia campak pada setiausaha tadi. Kata, kamu ni kerja dengan aku 17 tahun, nak buat proposal pun tak pandai. Sedangkan satu kesalahan saja yang perlu ditegur, tapi dia cara herdik macam tu. Jadi orang tu akan rasa susah, tak senang hati. Dia kata, nanti bos, kereta engkau aku calar nanti. Sebab dia tak sedar hati, sebab dia tak dibelai. Jadi kalaulah bos tadi dia terima orang ketua, CEO, pejabat-pejabat ni, jadi dia terima, dia kata Masya Allah, proposal pertama Masya Allah, macam saya nak, Masya Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, okey lah 80%. Yang kelima ni, kalau dapat betul sikit, dia dah dibelai. Pertama, kedua, ketiga, keempat dibelai. Dan dia kata kelima yang poin nak dibetulkan, kalau dapat betulkan sikit ni, kata bos, 5 minit saya betulkan. Kenapa? Sebab dia telah dibelai. Dia telah dibelai. Dia telah dibelai. Jadi sebab itu kesalahan perlu ditegur, tapi bukan dengan cara mengaibkan. Apatah lagi pula zaman moden ini, dunia di hujung jari. Kesilapan dan keaiban seorang itu disebut yang mana seluruh dunia akan dapat tahu. Itu bukan caranya. Jadi kita kena belajar. Itu dunia kehidupan. Satu ilmu, satu macam mana dunia kehidupan, mempelajari kehidupan. Ada orang yang berilmu, ada orang yang mengetahui, tetapi mempelajari kehidupan tu dia tak belajar macam mana cara kehidupan. Mempelajari kehidupan tu penting. Belajar macam mana, itu dunia kehidupan. Bermasyarakat, macam mana bermasyarakat, macam mana berpejabat, macam mana bermasjid, itu kena belajar. Dan benda ni Allah maafkan kita, banyak di kalangan kita yang tidak dapat mempelajari itu lagi. Belajar dah, sudah belajar banyak dah, tahu dah apa semua, tapi nak mempraktikkan pelajaran itu tak banyak. Jadi itulah dia panggil dunia kehidupan. Jadi kita belajar macam mana. Sebab itu Nabi SAW telah mengajarkan kehidupan kepada kita. Khair. Jadi kahwin itu bukan satu kesalahan, bahkan dia termasuk amalan sunnah Rasulullah SAW. Sebab Nabi kata, atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi SAW bersabda, aku mengahwini wanita perempuan, siapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kahwin tu, tapi sebab itulah sahabat tidak menamakannya. Okey, dalam riwayat banyaklah ada tentang innamal a'mal ni, dia ada 5
5 dalam riwayat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal amalu binniyat. Al-a'malu binniyat. Al-a'malu binniyat. Ada banyak riwayat dalam hadis lah. Innama dia ada perkataan huruf innama, haruf asar, innama, dan satu lagi iaitu al-a'mal binniyat. Dia tinggal amal. Okey. Daripada inilah hukum-hukum dikeluarkan oleh ulama-ulama. Daripada al-a'mal binniyat. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan niat itu wajib? Dari sudut mana Imam Syafi'i mengatakan niat itu wajib? Sedangkan sebahagian imam mereka tidak mewajibkan pada niat, hanya memadai pada perbuatan. Jadi kenapa Imam Syafi'i melihat daripada situ? Jadi di sinilah terbahagianya fiqh dalam mazhab. Jadi sebenarnya satu fiqh tadi dia dikeluarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman dari sudut ulama tadi dengan ilmu-ilmu alat yang mereka pelajari. Kita panggil dia fan, ilmu funun yang mereka pelajari, maksudnya untuk mensabitkan sesuatu hukum. Jadi kita hukum kenapa wajibnya niat. Bila wajibnya niat, amal yang macam mana wajibnya niat. Kenapa niat itu wajib? Daripada amal yang manakah amalan tadi menjadi wajib? Tengok, amal dibahagikan kepada dua. Imam Syafi'i membahagikan amal tadi kepada dua pembahagian amal. Satu amal ikhtiari, satu lagi amal ittirari, ghair ikhtiari. Satu amal ikhtiari. Apa maksud amal ikhtiari? Iaitu amal ikhtiari. Maksudnya amal itu kita ada ikhtiar kita ada pilihan kita. Satu amalan yang mana kita tak ada pilihan. Jadi mana-mana keinginan, kita ada keinginan, ada pilihan. Jadi amal-amal ikhtiari ini, satu amal ikhtiari dan satu lagi ghair ikhtiari, kita panggil dia ittirari. Contoh dia macam ni mudah. Satu orang, dia boleh celik, tapi dia tak nak lihat, dia pejam mata dia. Itu ikhtiar dia. Satu orang, dia nampak macam celik, tapi dia tak boleh lihat. Maka walaupun mata dia mencelik, dia tak boleh lihat. Maka itu bukan ikhtiar dia. Jadi mana-mana amalan ikhtiar, bagi pendapat Imam Syafi'i, maka amalan ikhtiar tadi wajib adanya niat. Tengok atas dasar ini amal itu berkisar kepada, maka Imam Syafi'i telah mengistimbatkan hadis ini mengatakan setiap amal yang mana perlu ada niat. Maka beliau mengeluarkan hukum, mengistimbatkan hukum, iaitu sihhatul a'malil ikhtiyariyah bin niyat. Sahnya amal ikhtiari dengan niat. Kalau amal ikhtiari itu tak ada niat, maka tak sah. Misalnya berwuduk. Wuduk tu ikhtiar kita. Ada orang dia nak sembahyang, dia boleh sembahyang tanpa wuduk. Itu ikhtiar dia. Tak boleh lah, tak sah lah. Tapi tak sah, dia tak ada wuduk. Jadi amal ikhtiari tadi mesti wuduk tadi dikira bila kita niat. Quran kata 4 saja, waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Wamsa'u bi ru'usikum, basuh muka kamu. Wamsa'u bi ru'usikum, wamsa'u, mereka kata waghsilu wujuhakum, masuklah muka kamu. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh tangan kamu beserta dengan siku. Wamsa'u bi ru'usikum, dan sapu kepala kamu. Wa arjulakum, dan basuh kaki kamu. Tapi kita dalam rukun wudu ada 6, niat serta tertib. Itu dihukumkan, dikeluarkan daripada hadis. Wow tu makna tertib. Wow selepas ni, lepas ni, dia mesti dibuat satu persatu. Tak boleh buat kaki dulu baru nak buat muka, tak, kena muka dulu, lepas tu tangan, lepas tu kepala, sapu kepala dan basuh kaki. Ini yang wajib lah. Yang sunat tu banyak lagi lah, di tengah-tengah tu yang sunat tu yang selalu kita buat. Jadi Imam Syafi'i kata sahnya amalan tadi
dengan sebab niat. Kalau tak ada niat, tak sah. Itu hukum yang diistimbatkan, yang dikeluarkan daripada hadis tadi. Sebab kita kata hadis itu bahan mentah. Bahan mentah tadi ulama-ulama memahaminya dengan kaedah-kaedah dan kawaid-kawaid yang dijelaskan. Jadi sahnya amal ikhtiari itu berdasarkan kepada niat. Oleh itu mana-mana amal ikhtiari wajib ada niat. Contohnya wudu. Amalan contohnya wudu, tak perlu ada niat. Imam Abu Hanifah dia tidak berpendapat macam tu. Dia membahagikan amal kepada dua. Satu, maksud bizat. Kedua, ghair maksud bizat. Satu amalan tu tak ada maksud pun untuk dirinya. Dan satu amalan lagi ada maksud untuk dirinya. Dipanggil maksud bizat. Maksud bizat untuk dirinya, untuk amalan tu, untuk personal amalan tu. Ada tak maksud amalan tadi? Apa maksud amalan tadi pada dirinya? Adakah amalan tadi tak ada maksud? Misalnya wudu. Wudu tak ada maksud untuk wudu tadi. Wudu tadi dia ada maksud lain untuk mengharuskan solat. Kalau tak ada wudu tak boleh solat. Kalau tak ada wudu tak boleh tawaf. Kalau tak ada wudu tak boleh pegang Quran. Jadi wuduk tadi dibuat, wuduk tadi diambil bukan bermaksud untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Itu dipanggil ghair maksud tu. Wuduk tadi ghair maksud. Untuk diri dia tak ada manfaat pun. Untuk wuduk tu tak ada apa pun. Tapi wuduk tadi kenapa dibuat? Untuk mengharuskan 3 perkara yang lain. Maka itu dipanggil ghair maksud bizat. Maka bagi pendapat Imam Abu Hanifah, dia tengok sudut lain. Sebab kita tengok item tu lain kan. Tadi saya ada beritahu kan, masjid tu dia tengok satu mimbar. Sebab dia tengok ke depan. Dia kata satu kubah. Sebab dia tengok ke atas. Jadi ni dia tengok dari sudut item. Sebab tu dalam mantik dia satu kaedah mantik, laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Jika tidak ada sudut pandangan yang berbeza, maka terbatallah hikmah. Jadi Imam Syafi'i melihat dari sudut itu. Imam Syafi'i melihat dari sudut hikmah tadi. Jadi Imam Abu Hanifah lihat dari sudut tu. Imam Syafi'i melihat dari sudut amal tadi ada ikhtiar dan tak ada ikhtiar. Maka atas dasar ikhtiar wajib berniat. Jadi Imam Abu Hanifah kata tak, kita tak tengok daripada ikhtiar. Kita tengok daripada maksud tanpa maksud. Jadi wudu untuk dirinya tak ada maksud, maka tak perlu niat. Maka beliau telah menyatakan sawabul a'mal, al-a'mal bin niat juga, tapi beliau mengatakan sawabul a'mal al-maqsudi bin niat. Ganjaran bagi amal-amalan maksud dengan niat. Amalan yang ada maksud tu dia dapat ganjaran. Jadi dapat ganjaran. Dia tak perlu niat pun. Dah sah dah. Tapi kalau tak niat, tak ada pahala. Sah sahaja. Sah sahaja, tak ada pahala. Tetapi ada juga amalan-amalan yang tak perlu kita niat. Dan amalan tadi, ada juga amalan yang mana tak perlu kita niat. Dan Imam Abu Hanifah pun tak ada niat juga ada amalannya. Seperti kita mencuci pakaian. Tak perlu niat mencuci pakaian. Aku ni pencuci niat ni nak bersih ni. Tak perlu pun. Sebab dia disempurnakan oleh hukum yang lain. Satu ayat yang lain, satu hukum yang lain mengkecualikan dia. Misalnya, wa anzalna minas sama' ma'an tahura. Kami telah menurunkan daripada langit air yang suci. Ma'an tahur. Tahur ni ada dua, mutahhir serta tahir. Mutahhir, tuhur ni dia bersifat dua. Mutahhir menyucikan, tahir itu suci. Tuhur. Jadi air tu dia suci lagi menyucikan. Jadi kalau kita basuh, kita tak perlu niat aku niat ni nak basuh, nak cuci baju ni. Tak perlu pun, sebab air tadi boleh dah menyucikan baju tersebut. Cuma macam mana cara nak menyucikan? Kalau pakaian bernajis, dia ada hukum lain pula. Pakaian bernajis, maka mengikut Imam Syafi'i, pakaian bernajis tadi dikeluarkan najisnya, maka dibasuh sekali siram sudah cukup.
Maknanya dikeluarkan najis, ain tu dikeluarkan ain dia tadi daripada tempat tu, dibasuh, maka sekali alir air sudah cukup. Tapi Imam Abu Hanifah tak, mesti 3 kali kering, mesti 3 kali perah. Kalau baju tu bernajis, dibuang airnya, diletak sekali air, perah. Lepas tu ambil sekali lagi air, perah. Ambil sekali lagi air, 3 kali perah, baru suci. Payah pula dia. Jadi sebab itu mesin basuh dibuat atas dasar mazhab Hanafi. Syafi'i pun boleh guna. Jadi tidak timbullah mesin basuh tu tak suci pula. 3 kali air tu. 3 kali air, 3 kali buang air tu. 3 sekali spin, drain, dia buang air. Lepas tu dia masuk air pula lagi sekali, sabun. Lepas tu masuk air kali kedua, masuk air kali ketiga dan dikeringkan. 3 kali air tu. Mana 3 kali air, 3 kali itu dalam mazhab Hanafi tu. Dalam mazhab Syafi'i sekali air cukup lah. Dah suci dah. Jadi tak perlu ada kirisauan lah pada mesin basuh. Orang kata mesin basuh ni tak cuci ni, kalau cuci macam tu. Tak. Sebab air yang sedikit tadi, bila dimasukkan dalam bekas yang ada najis tadi tu, bila ada najis di air tu, bila masuk pakaian tu, dia tak najis lagi air tu. Bila pakaian tu dikeluarkan daripada air tu, bahawa air tu najis, dipanggil air mustakmal lah, itu dah najis lah. Ataupun air mustakmal, kalau dah digunakan untuk ibadat. Jadi begitu. Jadi oleh kerana membasuh pakaian tidak perlu pada niat. Apabila pakaian bernajis dibasuh dengan air, tidak memerlukan niat. Ini juga pendapat kita mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah. Amal ikhtiari yang dilazimkan niat dimaksud di situ oleh mazhab Syafi'i amal ikhtiari ta'abbudi, dari sudut bentuk ibadat ta'abbudi. Ta'abbudi. Oleh itu membasuh baju bukanlah termasuk dalam ibadat fi nafsihi, pada zatnya, iaitu ia adalah syarat bahawa kesucian pakaian adalah syarat untuk digunakan dalam ibadat, maka tidak diperlukan niat dalam membasuh baju. Jadi air tadi dah suci, tak perlu lagi. Sebab orang kata, kenapa kau basuh baju tak niat juga? Dah perlu niat. Dia kata tengok pun sebab air tadi. Jadi sebab itu Imam Abu Hanifah, dia mengatakan air mustakmal. Air mustakmal ni air yang digunakan setelah amalan ibadat dilakukan. Misalnya basuhan muka pertama. Basuhan muka pertama, kita basuh muka pertama tu wajib, kedua sunat, ketiga sunat. Basuh tangan pertama tu wajib. Jadi basuh muka pertama, air tu yang menitik tu air mustakmal. Kalau dia jatuh pada tempat air yang sedikit yang suci, maka air tu akan jadi mustakmal. Mustakmal ni air tu suci, cuma dia tidak boleh menyucikan. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan air mustakmal najis. Orang tanya dia, kenapa kamu berkata najis? Dia kata, aku lihat dosa-dosa gugur melalui air mustakmal. Dia orang kasyaf. Dia ada kasyaf, dia nampak. So dia fatwa, dia kata najis. Tapi akhir hayat beliau, Imam Abu Hanifah memfatwakan lain. Dia kata air mustakmal suci. Orang kata, engkau dulu kata najis, ni kata suci. Dia kata, aku dah tak nampak najis dah. Dalam air tu, kasyaf tu dah tak ada lah. So aku hukumkan. Jadi sebab tu kadang-kadang ulama dari segitu dia menghukumkannya. Khair. Niat ini di mana? Niat ini di mana? An-niyah mahalluha qalbun. Niat ini dalam hati. Niat ini di dalam hati. An-niyah mahalluha qalbun. Niat ini di dalam hati. Okey. Qalbun, qalbun bukan kalbun. Qalbun dengan qaf bukan dengan kaf. Kalbun ialah anjing. Qalbun jantung. Qalbun tu jantung, tapi kita Melayu terjemah hati. Dipanggil makna kedua. Makna kedua, majaz muta'araf. Makna kedua. Makna kedua tu lebih masyhur daripada makna pertama. Makna pertama, makna asal dia, makna hakikat dia, jantung tu, qalbun tu jantung. Tapi orang tak terjemah jantung. Orang kata hati. Hati kau tak betul tu. Niat kau tak betul tu. Dalam hati kau tak betul tu. Orang tak sebut jantung kau tak betul tu. Tak ada. Kita telah menggunakan makna qalbun itu pada hati, tapi maksudnya jantung lah. Begitu. Hati ni dalam bahasa Arab dipanggil kabidun. 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 Tapi dia tak masyhur dengan makna kabidun, tapi dia masyhur dengan makna qalbun.
Jadi cuma heart attack. Itu saja kita salah terjemah. Heart attack. Sakit hati. Jadi semua orang tahu heart attack itu bukan sakit hati, sakit jantung. Sakit jantung lah terjemah dia pun. Heart attack tu sakit jantung. Hak lain tu semua sakit hati. Jadi qalbun ni hati. Niat tadi maknanya di dalam jantung kita. Apalah, dalam hati lah, kita sebut hati sana. Dipanggil makna asal, dipanggil makna hakikat, dan satu lagi makna majas, makna yang digunakan secara meluas dan orang dah faham. Apa Ramli bagus, dia kata makna jantung hati. Dia sebut dua-dua, jantung hati. Okey, si jantung hati. Khair. Niat tu mukmin tadi. Mana niat tadi? Jadi talaffuz, hukum talaffuz tu sunat dah lah. Oleh itu adalah sesuatu kesilapan apabila niat dilafazkan dalam hati. Sebab tu bila kita sembahyang, niat kita dalam hati kita. Niat, bukan baca, bukan lafaz. Usalli fardu zuhri, usalli fardu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu talaffuz, itu lafaz niat. Dalam hati kita datang niat, lintasan sudah cukup. Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang fardu zuhur berjemaah. Allahu Akbar. Jadi niat itu ulama membahaskan di sini, iaitu niat tu ialah Allahu Akbar, daripada Allah sampai ba, daripada alif sampai ra tadi, Allahu Akbar. Maka dalam tu kena ada niat. Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang fardu zuhur berjemaah. Allahu Akbar, lintas. Allah. Kenapa panjang Allah? Sebab dia baca niat dalam hati. Saja aku sembahyang fardu zuhur berjemaah. Allah. Biar hati tu berkata-kata. Tak ada, hati terlintas cukup aja. Allah sahaja aku sembahyang fardu. Allah, Allah, Allah. Seperti jadi was-was. Niat tadi. Jadi talafuz tu sunat. Niat tu datang dah hati. Jadi masa kita tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum ra tu kena masuk dah niat tadi. Alif dan ra. Imam Hanifah kata Allahu Akbar, baru masuk sembahyang. Fasabbis bismi rabbika, fasabbis bismi rabbika, fasabbis bismi rabbika, fasabbis bismi rabbika. Maknanya sudah sebut nama Allah baru masuk sembahyang. Lepas ra tu baru masuk. Sebab tu dia kata takbir tu ialah syarat. Kita kata takbir tu rukun. Tu bahas pula tu fiqh dia panjang pula dia jadi. Khair. Jadi niat tadi. Niatul mukmin khairun min amalihi, dan niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Oh, ni salah, orang salah menganggap golongan yang ada niat. Dia kata niat orang mukmin ni lebih baik daripada amal. Amal kita tak jadi apa pun, kita riak, wujud, takabur. Jadi niat, jadi tak payah beramal, kita sekadar niat. Ni mazhab pakai niat. Mazhab niat saja cukup, tak payah. Baru ni tu keluar dah. Kita pakai niat lah, kita tak payah sembahyang. Sembahyang pun tak betul, hati kita tak betul, kita tak khusyuk, kita tak perlu sembahyang. Wailul lil musalli, neraka wail bagi orang yang lalai. Sebenarnya orang yang tak sembahyang, dia kata orang lalai. Jadi dia faham sendiri dah. Jadi tak ada kefahaman dah lah. Tak belajar, tak belajar pula dengan berguru, belajar dengan otak sendiri. Mana boleh? Tak faham, salah. Khair. Jadi niatul mukmin khairun min amali. Niat mukmin ni khairun min alamali. Tapi maksud dia apa? Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya ialah apabila seorang itu berniat, maka dia perlu berniat dengan sebesar-besar niat. Seperti niat Sayyidina Abu Bakar. Niat ni kita boleh besar. Buat setakat mana kita mampu. Macam mana ikut syarat dan kita kemampuan. Misalnya Sayyidina Abu Bakar, beliau besarkan badan beliau. Agar ya Allah besarkan badan aku. Kenapa? Aku nak tutup semua lubang neraka supaya orang masuk syurga, tak masuk neraka. Jadi niat dia tu besar. Ganjar pahala dia besar. Mana dia boleh besarkan badan dia, tapi niat dia tu. Bukan tak perlu buat.
Bukan tak perlu buat. Sembahyang kita niat cukup lah. Tak boleh. Sembahyang kita kena ada rukun fi'li, rukun qawli. Bukan saja berukun qalbi. Qalbi itu satu. Rukun fi'li, rukun qawli. Ada perbuatan, ada perbuatan fi'li, qawli, ada bacaan dia. Kena, sebab dia tengok di segitu. Begitu. Khair. Jadi, misal contoh dia lah. Di sini saya tak bawa contoh tadi. Kalau satu orang tu dia nak sapu sampah, misalnya ibu-ibu ke, anak-anak kita ke, kat rumah nak sapu sampah. Apa niat dia dalam sapu sampah? Nak bersih ya Ustaz? Niat saya nak bersihkan rumah. Tak, kita harus niat besar. Kita mesti niat besar. Ya Allah, aku ni bukan setakat sapu sampah. Aku ni nak sapu semua maksiat dalam dunia. Fikir alami. Kalau dalam dakwah dipanggil fikir alami tu. Fikir seluruh dunia. Bayangkan dunia, seluruh dunia. Ya Allah, kau Islamkanlah manusia di seluruh dunia. Ya Allah, kau hidayatlah seluruh dunia. Ya Allah, kau bagilah mereka yang jauh daripada Islam, terimalah Islam. Kau hidayatlah mereka, ya Allah. Jadi fikir alami tadi. Fikir tu besar, niat tu besar. Jadi niat kita sapu sampah kecil je. Nak sapu, nak bersih rumah. Tak, niat besar. Ya Allah, aku nak sapu semua maksiat dalam dunia ni. Maka niat itu diberi ganjaran pahala besar. Dalam amalan mungkin ada kekurangan berbanding dengan niat yang telah dibuat secara besar-besar, dengan dibuat sebesar-besar, dengan sebaik-baik niat, sebesar-sebaik-baik niat. Dari segi sifat, mungkin wujud riya dalam amalan mengurangkan amalan. Mungkin Nabi kata ada orang semayang dia dapat 1/10, 1/8, 1/9, 1/7, 1/5, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2. So dia dapat mengikut. Tapi amalan tu bukan ditinggalkan, dia dapat. Tapi dari segi niat, kita boleh besarkan niat kita. Okey. Ini satu sikit sebelum kita sampai kepada yang sebelum kita nak habiskan. Yang muka surat 123. Dia ada satu amalan yang mana dia muqtarin bil fi'il, niat dengan perbuatan serentak, niat dengan perbuatan, niat yang diikat dengan perbuatan. Maksudnya lepas niat tu ada perbuatan selalu, dipanggil niat muqtarin bil fi'il, niat yang disertakan selepasnya perbuatan. Niat yang mana ghair muqtarin bil fi'il, niat saja tapi perbuatan tak buat lagi. Dia ada dua beza. Niat yang muqtarin bil fi'il, niat yang ghair muqtarin bil fi'il. Niat yang muqtarin bil fi'il, dia tulis dalam matan Zubat ada 7 jenis. So, saya tak nak terang. Saya nak terang di sini ialah niat yang saya tulis di sini, niat yang tidak disertakan selepasnya perbuatan. Misalnya contoh, ni awal, ni bulan Ramadan, ni di 2 Ramadan. Apa niat kamu bulan Ramadan ni? InsyaAllah Ustaz, saya nak sembahyang tarawih tak tinggal. Saya nak tinggal sembahyang tak tinggal. Saya nak berubah dah Ramadan ni. Itu. Jadi niat benarnya perbuatan tu tak habis lagi perbuatan Ramadan tadi. Jadi niat yang macam mana dapat pahala. Niat yang macam mana dapat pahala. Inilah yang ulama membezakan. Niat yang mana tidak dilakukan selepasnya perbuatan. Perbuatan dia tak ada lagi. Misal tahun baru, tahun ni aku niat nak berubah. Aku tak nak tinggal sembahyang jemaah lagi. Untuk niat ini, sekadar niat tak dapat pahala. Mesti dia berserta dengan perkara-perkara yang lain. Di sini saya bahagikan kepada 5 perkara. Pertama, hajiz, lintasan hati. Lihat nak buat baik, tak buat lagi, nak buat baru. Bukan terus buat. Kalau sembahyang tu usolli tu sekadar terlintas sudah cukup. Allahu Akbar, terlintas sudah cukup. Sebab kita Allahu Akbar tu terus kita fi'li selalu. Kita muqtarin dengan perbuatan selalu. Maka sekadar itu lintasan sudah cukup. Tetapi kalau niat yang mana selepasnya perbuatan tak ada lagi, tak buat lagi perbuatan, cuma sekadar niat, maka tak dapat pahala. Hanya dengan hajiz saja, niat saja. Misalnya
hajis ni lintasan hati, lintas untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Tidak ditulis ganjaran pahala atau balasan untuk niat ini. Tak tulis lagi. Aku niat nak berubah dah. Atau ni puasa dia nak niat berubah. Tak tulis lagi untuk kebaikan dia sebab dia tak buat lagi. Begitu. Dia ada bracket atas tu 24. 24 tu ini tidak akan dihisap secara ijma'. Lihat dalam kitab Dalailul Falihin. Maksudnya ulama telah mengatakan secara ijma' untuk perbuatan ni tak dikira lagi sama ada baik ke ataupun buruk. Ni untuk niat yang muqtarin bil, yang ghair muqtarin bil fi'il. Sebenarnya saya tak tulis di situ ghair muqtarin bil fi'il tu. Sebenarnya ada dua, muqtarin bil fi'il, ghair muqtarin bil fi'il. Niat yang ghair muqtarin bil fi'il tadi, maka dia tak ditulis lagi pahala. Misalnya kita tengok orang miskin, aku niat nak bagi sedekah ni. Lepas tu lupa. Tengok niat ni nak bagi sedekah, lepas tu turun masjid terlupa dah, tak boleh bagi, tak bagi. So untuk niat tu tak ada pahala lagi. Dipanggil hajis, lintas saja nak buat baik, lintas saja nak buat jahat, tak tulis lagi. Kedua, khatir, selepas terlintas terlekat dah dalam hati. Amalan tu tak boleh, terlekat dah sebentar, lepas tu terlupa. Peringkat ini juga tidak ditulis ganjaran pahala maupun dosa. Ketiga, hadisun nafs. Hadisun nafs ni ialah fikiran dalam hati. Saya tulis fikiran. Hadisun nafs, kalau terjemah lafzi dia, hadis tu percakapan, nafs tu jiwa, percakapan jiwa. Tak betul. Maksud hadisun nafs ni fikiran. Selepas kita terlintas, kita terlekat, baru kita berfikir. Kita terfikir dah. Kita ada fikir dah. Kita ada fikir dah. Fikir tadi, maka juga tidak ditulis dosa dan pahala. Dan yang keempat, ham iaitu rancangan. Ham ini ialah rancangan. Kita merancang. Maka ham ini di sini sudah ditulis pahala, tetapi tidak ditulis lagi dosa. Pahala tertulis macam mana? Kenapa kamu kata dah tulis pahala? Untuk rancangan. Rancangan ni kalau kita tengok, dia dari segi rancangan ni, kalau 50, kalau kita tengok daripada persen, 50%, syak. 50% dipanggil syak. Terumbang ambing. Syak tak boleh lagi syak. Misalnya kita syak 2 ke 3 rakaat. 2 ke 3 rakaat. So kita kena putus pada yakin 2 rakaat. Bilangan sedikit. Bilangan akal tadi, bilangan sedikit. Kita kena buat keputusan mengikut mazhab Imam Syafi'i, bukan tahari. Kita buat keputusan 2 rakaat, maka kita teruskan sembahyang. Tidak, kita tak boleh terus dalam sembahyang dalam keadaan syak, nanti sembahyang kita batal, tak sah. Jadi ham tadi dah rancangan. Jadi sebab itu mana kata tulis tu? Hadis Nabi. Dia ada dalil dia hadis Quran lah. Dalil dia, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang merancang, ham ni dipanggil rancang. Barang siapa yang merancang untuk melakukan kebaikan dan dia tidak dapat melakukannya, maka Allah menulis baginya satu ganjaran yang sempurna. Dah tulis dah ganjaran sempurna bila dia ada rancangan. Bila dia berancangan, dia dah tulis dah rancangan tadi. Dia ada rancangan. Jadi pahala dah ditulis pada yang keempat, iaitu ham, rancangan. Kelima, azam. Azam ni apa maksud dia? Tekad untuk melakukan. Maksudnya dia dah nekat 100% dah. Maka dosa dan pahala juga telah ditulis. Dosa, pahala memang ditulis pada peringkat keempat, peringkat rancangan. Sebab tu di Malaysia kita ada rancangan DEB, Dasar Ekonomi Baru, DEB, rancangan Malaysia ke-12. Dia rancang. Sebab tu dia ada planning town, rancangan bandar. Macam mana bandar tu dia ada rancangan dah. Kalau kita di Seri Petaling ni, satu kawasan tu, perumahan tu, dia tengok jalan di tepi rumah dia. Sebenarnya dalam planning town tu, sebenarnya atas jalan tu ada lagi satu jalan yang udara tu, highway atas udara tu. Dia tak nampak sebab tu dia dah satu jalan kan, bawah ada jalan, atas ada jalan. So dia buat satu jalan, dia tak tahu yang atas tu double jalan, ada highway.
Jadi rumah jadi murah pula. 2-3 tahun lepas murah balik sebab rumah ada atas highway rumah orang. Tapi mahal pula lah sekarang. Dan kawasan mahal jadi mahal juga. Turun sekejap 500,000 turun 300,000. Sekarang 300,000 jadi 800,000 balik lah. Rumah lama pun jadi 800,000 pula. Mesti kat setengah je. 22 kali 75 je. Setikat setengah je. 800,000 dah. Mahal pula dia sebab benda lain lah pula. Dulu dah jadi murah 500,000 jadi 300,000 sebab ada jalan highway atas melalui rumah tadi. Atas rumah tadi ada highway. So dia ada rancangan, planning town. Dia ada rancangan dia nak buat apa. Jadi rancangan itu kita dah buat rancangan untuk kebaikan dah dapat. Tapi dosa bila sudah azam dah ditulis akan dosa. Dia orang kata tak apa, tak buat lagi tak ada dosa. Tak, bila kita betul-betul dah. Misal contoh dia macam mana. Satu orang dia pergi masjid, dia dah korek, dah tabung masjid. Dia dah betul-betul nekat nak keluar dah. Datang siap, dia tengok ada orang, dia pun niat sembahyang. Allahu Akbar. Bagi salam, kawan siap tu tak keluar lagi. Dia 2 rakaat lagi. Allahu Akbar. Lepas tu siap duduk situ lagi. Dia tak keluar-keluar lagi. Lepas tu dia keluar tanpa dia ambil duit. Sedangkan dia sudah nekat. Maka itu dosa telah ditulis. Jadi azam untuk dosa, nekat untuk melakukan dosa, sudah ditulis akan dosa itu. Bukan dosa ni kena buat baru tulis. Tak buat lagi pun, tapi sudah ada azam akan ditulis akan dosa. Mana ayatnya dalam ayat 2 ayat yang menceritakan. Suratul Nur ayat 19 dan suratul Hajj ayat 20. Ayat 25. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang suka terhebah tuduhan yang buruk dalam kalangan orang beriman, mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Mana tulis azab dah. Maksudnya dosa dah dikira lah. Dosa tu sebab azab tu sebab dosa. Dosa dah dikira. Suka baru, suka yang sudah sampai kepada darjah azam. Dan ketiga kedua ayatnya waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nusiqhu min azabin alim. Siapa yang berazam melakukan di situ sebarang perbuatan yang dilarang dengan secara zalim, akan merasa azab yang tidak terperi sakit. Melakukan berazam. Yurid tadi ingin, tapi ingin yang mana? Keinginan yang sudah sampai kepada keazaman. Maka itu telah ditulis akan dosanya. Jadi berazam. Jadi semua terjemahan-terjemahan di dalam kitab saya ni, saya ambil terjemahan daripada terjemahan yang diluluskan oleh JAKIM. Terjemahan di belakang, muka surat belakang tu, dia kata untuk pimpinan Rahman. Lalu Kamus Dewan pula edisi keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu dah di antara yang Melayu tu lah. Yang lain tu semua kita Arab lah yang ambilnya dalam kita Arab. Khair. Jadi dia ada 5 konsep, iaitu amal niat yang mana ghair muqtarin bil fi'il, sekadar hajis, sekadar terlintas tak dapat lagi pahala. Khatir, terlekat sikit pun tak dapat pahala lagi. Hadisun nas, dah berfikir dah pun tak dapat lagi. Ham, merancang, barulah dapat pahala, dosa tak dapat. Dan seterusnya, iaitu seterusnya azam. Azam ni ialah azam ni dah nekat dah nak buat, maka tak buat pun, walaupun tak jadi buat, tapi telah dikira dosa, telah ditulis dosanya. Itu bahagian syarahan tentang innamal a'malu binniyat. Ada sedikit syarahan lah, banyak lah sini. Ulama menuliskan dia ada 500 jenis pula niat di situ. Kalau nak tulis 500 jenis, dia satu kitab lain pula yang perlu ditulisnya di sini. Begitu kan. Kita setakat satu saja untuk hari ini insya-Allah. Dan esok kita sambung lagi pada muka surat 124, iaitu bahagian kedua, wa innama limri'in ma nawa. Bagi seorang itu apa yang dia niatkan. InsyaAllah, cubalah yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya
ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا ذا القوة المتين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا Ya Allah, angkatlah semua bala Ya Allah yang menimpa dalam keberkatan Ramadan ini Ya Allah. Hapuslah COVID-19 secepat mungkin Ya Allah. Ya Allah, nyahkanlah daripada dunia ini Ya Allah, supaya mudah kami bermuamalah. Ampunilah dosa kami dan kesilapan kami Ya Allah. Ya Allah, di bulan yang berkat ini, yang di 10 hari pertama yang penuh dengan Ya Allah, yang penuh dengan rahmat-Mu Ya Allah, maghfirah dan keampunan-Mu Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.